Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam channel Misteri Bombster. Untuk cerita kali ini, kita mengisahkan antara gangguan-gangguan yang berlaku di kamar mayat daripada daerah Semporna. Dan video ini juga adalah kesinambungan daripada video pertama tentang gangguan di kamar mayat daerah Semporna. Dan ini video pertamanya. Cerita je bermula, aku balik daripada merayau dekat Pekan daerah Semporna. Aku balik sekitar pukul 1 ke pukul 2 pagi. Balik bersendiri ya. Dan macam yang saya dah explain dalam video pertama, kamar mayat ni lampu dia akan terbuka apabila ada mayat yang disimpan di dalam. Dan seperti biasa, malam tu aku balik seorang diri. Macam yang kita tahu, laluan ke kamar mayat ni kita kena berjalan betul-betul di kawasan kaki lima bangunan ni juga. Sebelum aku sampai dekat bangunan ni, dekat rumah mayat ni, depan kamar mayat ni ada beberapa ekor anjing liar yang senang cerita lepak depan itulah, depan pintu kamar mayat ni. Oleh disebabkan rasa terganggu dengan anjing ni, dan aku ambil satu batu dan cuba baling ke arah anjing ni dengan niat nak halau anjing ni je lah, bukan niat nak sakitkan anjing ni semua. Aku baling sebab kedudukan anjing ni macam ni, pintu kamar mayat, anjing-anjing ni semua melepak depan pintu kamar mayat ni, dan laluan ni kita kena straight daripada depan kamar mayat dan lalu dekat berjalan kaki lima bangunan ni juga. Dan aku dalam jarak lebih kurang dalam 20 ke 30 langkah ke depan, aku ambil batu saiz yang selesa untuk baling lah. Aku ambil dan aku baling. Bila aku baling, batu tu tadi terkena atas jalan dan batu tu tadi melantun kena dekat pintu kamar mayat ni. Bila batu tu tadi kena dekat pintu kamar mayat ni tadi, anjing-anjing yang ada dekat situ terkejut dan lari bertempiaran. Dalam banyak-banyak anjing ni tadi, ada satu ekor daripada diorang ni yang tercengang dan memandang tepat ke arah pintu kamar mayat, di mana di kiri dan kanan pintu ni tadi disediakan ruang tinjau dengan cermin yang tebal. Dan anjing ni tadi dipandang tepat tingkap kecil itu tadi, dan dia tak buat apa pun, just tercengang pandang macam tu. And then aku ambil satu batu kecil lagi untuk usir anjing ni tadi. Aku baling ke arah anjing tu dan anjing tu lari. Dan aku rasa, masa tu aku pun rasa macam okey dah okey ni dah untuk jalan. Aku berjalan, makin lama aku makin dekat dengan pintu kamar mayat ni tadi. Sebab kita kena lalu betul-betul dekat pejalan kaki. Berjalan makin dekat. Bunyi lantunan batu yang kena dekat pintu kamar mayat akibat balingan aku tadi, dia berbunyi semula. Dia berbunyi dan aku pun terpandang tepat ke pintu tu dengan keadaan terkejut oleh bunyi batu tadi. Macam ni. Dan aku pun dengar betul-betul sama ada benda tu betul-betul bunyi berulang atau mungkin tak tahulah. Cuma aku cuba perhati, bunyi tu datangnya betul-betul daripada pintu, dan bunyi ketukan tadi tu
daripada sebelah dalam. Oleh disebabkan sifat ingin tahu ni makin tinggi, dan aku pun berhati betul-betul. Bila aku cuba dengar betul-betul balik, pintu peti untuk menyimpan mayat, pintu macam ditendang daripada dalam. Tendang tau. Dan aku pun tak fikir panjang. Aku lari kuat hati. Aku lari tak fikir apa. Aku lari tak pandang kiri kanan langsung. Aku terus dan terus berlari. Sesampainya aku depan rumah, barulah aku pandang ke belakang. Rupa-rupanya tak ada apa yang kejar aku pun. And then sebab rumah yang aku tinggal ni rumah kayu, rumah lama. Bila aku berpijak atas kayu tu, aku rasa macam ada orang yang follow aku, betul-betul rapat dengan aku. Dan aku teringat betul-betul orang lama-lama sebelum masuk rumah, bacalah apa yang patut dulu. Macam surah-surah lazim, macam surah Ayatul Kursi, 3 pukul. And then oleh disebabkan aku rasa sangat-sangat panik, aku baca singkat je, mana surah-surah pendek je, aku terus ketuk pintu. Dan makcik aku, dia lambat respon. Sambil-sambil aku mengetuk tu, sambil-sambil aku baca surah dalam keadaan kelam kabut. Dan yang pelik tu, papan yang tempat aku pijak tu, seolah-olah ada satu beban yang terangkat. Sampaikan papan yang tempat aku pijak tu rasa macam terangkat sedikit akibat perpindahan beban tu tadi. And then aku terkejut dengan bunyi tombol pintu yang dibuka oleh makcik aku. Dan aku masuk terus. Dan cepat-cepat tutup pintu. Makcik aku tanya, kenapa? Dia cakap, tak ada apa. Lepas tu aku terus pergi mandi dan bersiap-siap nak tidur. Aku tidur dekat ruang tamu. Malam tu aku padamkan lampu nak tidur. Tiba-tiba aku dengar satu bisikan yang sangat halus. Itu antara aku sedar dengan tak sedar. Aku rasa sangat-sangat baru. Aku pejam mata dan terus terdengar bisikan itu. Dan bisikan dia apa? Dibisik betul-betul dekat telinga kanan aku. Dia cakap, lain kali tak perlu lari. Dan aku pun terbangun. Pandang kiri kanan aku, tak ada apa-apa. Selepas daripada kejadian tu, aku cuba berusaha untuk tak nak balik lewat lagi. Sebab macam kita tahu, dalam alam dunia ni bukan kita je yang ada, termasuk juga makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Wallahualam, aku tak tahu apa yang mengganggu aku malam tu. And then aku tanya dengan orang-orang sekeliling. Ada yang bagi jawapan, bermacam-macam jawapan. So aku tak ambil setiap jawapan apa yang orang bagi saya tu, ambil benda macam di luar hukum agama. Selepas daripada tu, memang aku akan cuba tak nak balik lewat lagi. Kepada anda yang ada pengalaman atau cerita-cerita seram yang boleh dikongsi dengan kita, bolehlah tulis di ruangan komen bawah ni, atau follow Facebook page